Assalamualaikum sahabat. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang subscribe channel saya dan juga menyertai grup Telegram Kenyang, Sehat dan Kurus. Ada sebab saya namakan Telegram itu Kenyang, Sehat dan Kurus. Sebab seperti saya katakan pada video sebelumnya, kerana fokus kita adalah untuk kita mengawal nafsu kita yang menjadi punca utama kepada ramai orang gagal untuk sustain ataupun untuk konsisten melaksanakan kaedah penurunan berat badan. Dan dalam masa yang sama kita nak dapatkan kesihatan kita yang optimum dan secara tidak langsung kita dapat mengembalikan berat badan yang ideal. Okey. Pada video kali ini saya nak membawa fokus tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua kepada bagaimana kita nak memotivasikan diri ke arah pemakanan sihat. Sebenarnya banyak kaedah yang ingin saya kongsikan, cuma ini sebagai permulaan saya lebih suka untuk memotivasikan rakan-rakan tentang kenapa kita perlu mengamalkan pemakanan sihat. Jadi kita boleh melihat macam ini. Umum sedia maklum bahawa kalau kita lihat kalau kita kembali ke zaman sebelum penjajahan Inggeris di tanah Melayu, ni kata sebelum pada era awal 1900 atau lebih lama daripada itu, apa yang dapat kita saksikan bahawa keadaan masyarakat kita, rakyat Malaysia hampir keseluruhannya tidak mengalami masalah berat badan. Ini dibuktikan kalau kita ke museum ataupun kita lihat foto-foto lama, kita tak akan terpandang wajah-wajah yang gemuk ataupun yang berisi, dalam erti kata obes lah. Kalau hari ini kita guna istilah obes. Kenapa? Antara benda yang paling umum kita akan kata sebab orang dulu dia makan sihat. Betul, dia makan secara sihat. Tetapi yang kita nampak adalah orang dulu banyak makan ulam-ulaman, banyak makan ulam, banyak makan makanan ikan yang ditangkap di sungai, di laut yang diternak sendiri, dan tumbuhan pun yang ditanam sendiri. Tapi itu adalah pemahaman asas kita bahawa orang dulu sihat sebab makan ulam. Tetapi apa yang tersirat, yang kita tak nampak bahawa sebenarnya masyarakat zaman dahulu tidak makan makanan proses ataupun makanan yang diproses di kilang. Sebagai contoh apa? Kalau kita kata masyarakat dulu makan nasi, nasi yang dimakan oleh masyarakat dulu adalah beras perang. Kenapa perang? Sebab daripada padi ditumbuk, dikeluarkan kulit untuk mendapatkan beras, dan beras tu perang. Mereka tak ada kilang untuk mengisar kilang polis sehingga keluar semua serat yang ada pada nasi itu untuk mereka makan. Mereka akan makan makanan asli, iaitu beras perang, beras yang tidak diproses melalui kaedah kilang. Yang kedua, masyarakat dulu tidak ada gula. Gula ini dibawa masuk oleh penjajahan Inggeris, dan gula ini pun mula popular pada awal 1900 dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, dan Malaysia tidak terkecuali. Dan pada masa itulah baru masyarakat kita menerima gula untuk digunakan dalam minuman, masakan dan sebagainya. Senang cerita, orang dulu sihat kerana mereka tidak mengambil gula. Dan yang seterusnya adalah tepung gandum. Kalau kita fikir logik, gandum yang berwarna perang dikilangkan sehingga menghasilkan tepung yang berwarna putih dan kita makan. Dan paling kata apa, kita paling hairan kerana masyarakat kita menerima tepung gandum, means tepung putih itu yang kita panggil sebagai refined carb itu, sebagai satu benda untuk menggantikan makanan ruji rakyat Malaysia, iaitu nasi. Setengah orang ada yang mengamalkan untuk menurunkan berat badan tidak makan nasi, tetapi memilih untuk makan roti.
Sebenarnya ada beberapa isu mengenai tepung gandum ini, tapi yang saya nak fokuskan kepada refined carb, iaitu tepung gandum yang berwarna putih ini. Kenapa ia tidak dikategorikan sebagai makanan sihat? Satu, masyarakat kita zaman dulu tak makan tepung gandum, dan di Malaysia dan di Nusantara ini tak ada penanaman gandum. Gandum ini telah dibawa oleh melalui zaman penjajahan, telah dibawa, dan sekarang ini industri. Jadi tepung gandum kita senang diakses dan diterima masyarakat sebagai makanan ruji. Jadi kita bayangkan, sebagai masyarakat yang tidak pada genetiknya consume gandum, tetapi hari ini kita terima gandum, dan dia ada berkaitan dengan DNA yang menjadikan kita, yang ada kaitan kepada masalah berat badan rakyat Malaysia, kerana genetik kita mungkin tidak sepenuhnya menerima gandum ataupun kita kata refined carb yang di dalamnya kaya dengan gluten. So gluten ni saya mungkin akan cari masa yang lain lah untuk kita cerita masalah gluten ini kepada kesihatan kita. Dan berarti kata kita sebenarnya untuk pemakanan sihat, elakkan tepung gandum putih. Mungkin ada kata, oh kalau macam tu makanlah tepung gandum yang berwarna perang. Itu tidak dikata digalakkan, tetapi dibolehkan. Seperti mana beras putih kita tukar kepada beras perang, dan begitu juga tepung gandum kita tukar kepada tepung gandum perang. Dan perkara lain untuk kita titik beratkan melalui pengambilan karbohidrat ni adalah kadar glycemic index. Apa itu glycemic index? Iaitu apabila suatu makanan itu masuk ke dalam badan kita, berapa cepat dia menjadi gula. Bahasa mudahnya, lagi cepat jadi gula, lagi cepat kita lapar, dan lagi banyak kita makan dalam satu hari. Jadi keutamaan kita adalah makanan-makanan yang rendah glycemic index. Antaranya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, yang mana makanan-makanan ini dia tidak akan spark gula dalam badan kita dalam masa yang singkat. Dia akan lepaskan sedikit demi sedikit. Masa itulah kita akan rasa kita selepas makanan terakhir kita yang rendah glycemic index, mungkin selepas 6 jam pun kita masih rasa kenyang, kita masih rasa bertenaga. Itu kita akan fahamkan lagi dalam video-video akan datang, kerana saya punya fokus untuk menghasilkan setiap video tidak melebihi daripada 10 minit untuk kemahaman kita. Cuma apa yang saya nak tuan-tuan dan puan lihat, bahawa di peringkat awal ini, mindset kita, pastikan apa yang kita nak makan, kita fikir dulu, nenek moyang kita makan tak? So contoh, apabila kita nak makan nasi, so kita kata nenek moyang kita makan nasi, jadi kita boleh makan nasi. Tetapi disebabkan glycemic indexnya yang tinggi, jadi kita kurangkan pengambilan nasi. Kita nak ambil gula, kita fikir nenek moyang kita zaman sebelum terima gula dulu makan tak gula? So tak makan gula, jadi sebaiknya kita elakkan pengambilan gula, ataupun kita paling minimalkan. Contoh kita pergi makan di kedai, kita tak boleh elak. Jadi yang tak boleh elak, kita cuba kurangkan melalui kaedah elakkan daripada gula dalam minuman, elakkan gula daripada makanan proses seperti kek, pastry dan sebagainya. Itu adalah kaedah kita. Dan untuk tepung gandum, kenapa kita nak makan tepung gandum? Lebih baik kita makan nasi. Sebab itu adalah makanan ruji rakyat Malaysia yang dimakan oleh nenek moyang kita dah berzaman. Jadi kita makanlah nasi. Tak perlu gantikan makanan ruji kita kepada gandum. Kita amalkan makan nasi, tapi kurangkan disebabkan glycemic index. Kerana fokus kita selain nak sihat, kita nak turunkan berat badan. Dan apa yang saya ceritakan ini sebenarnya sangat berkait dengan kesihatan kita, yang saya akan terangkan nanti. Dan seterusnya kita nak makan apa lagi? Kita nak makan nasi lemak. Nasi lemak kita fikir asal daripada nasi lemak. Nasi lemak ini adalah warisan daripada nenek moyang kita, yang kita katalah dulu makan nasi lemak sebab nak lebih tenaga. Jadi betul, bermaksud nasi lemak ini adalah satu bentuk menu yang sihat yang kita boleh makan. Kita nak makan roti canai. Roti canai daripada tepung gandum, bermaksud bukan asli daripada Malaysia ataupun daripada Nusantara pun tidak. Dia adalah datang daripada negara-negara Mediterranean ataupun di negara barat, dan dibawa kepada kita untuk kita nikmati. Dan itu sebenarnya untuk kita yang nak menjaga kesihatan dan menjadi kurus adalah kita perlu elakkan. Jadi itu sahaja saya nak bawa fokus tuan-tuan dan puan untuk lihat bagaimana kita nak menilai sesuatu makanan itu sihat ataupun tidak. Mungkin
ada yang nak bertanya lanjut, kita bolehlah, kalau yang menyertai grup Telegram saya, ataupun boleh komen di YouTube, di mana kita akan berbincang mengenai topik yang saya bincangkan pada video ini. Untuk yang selebihnya, kita akan tunggukan rilis pada video-video yang seterusnya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.